Nah, sebut tadi itu okey, ngamlah tu guys. Mesti jaga kesihatan diri walaupun Bismillahirrahmanirrahim. PKP ni guys. Assalamualaikum COVID-19 tahu kita warahmatullahi sendiri. wabarakatuh. Tunggulah Perdana Menteri Allahu cakapkan. Akbar. Okey. Allahu Akbar. Pada para YouTuber jaga Allahu diri Akbar guys. walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayahnya kita dapat menyambut hari raya Aidul Adha pada tahun ini, walaupun kita masih berada dalam fasa pemulihan selepas negara dilanda wabak COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Pada ketika ini, ada di kalangan kita yang telah kehilangan ahli keluarga dan sahabat tersayang akibat COVID-19 dan masih ramai yang sedang menerima rawatan akibat jangkitan virus tersebut. Marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab dengan niat pahalanya diserkahkan pada mereka yang telah pulang ke rahmatullah. Dan semoga dengan keberkatan bacaan ini, mereka yang sedang sakit dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan segera. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat blog hari ini ialah Hari Raya Idul Adha, Raya Kurban terkenal. Pakai mask and sanitizer ataupun kerap di tangan guna sabun. Kasih tunjuk video hari ini, potong kambing. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, sambutan Aidul Adha ini memberikan ruang untuk kita menghayati nilai pengorbanan yang tinggi yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan melalui contoh ikutan junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah sambutan Aidul Adha ini juga mengingatkan kita kembali kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah As-Saffah ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati af'al ma tu'minu satajiduni insyaallah minas sabirin. Maksudnya, maka tatkala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, yakni Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Dengan kehendak Allah, engkau akan mendapatiku termasuk daripada kalangan orang yang sabar." Bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah ini adalah penzahiran keteguhan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini memberikan makna yang amat besar, khususnya kepada kita umat Islam. Bentuk pengorbanan yang tinggi juga sedang ditunjukkan, khususnya para petugas barisan hadapan daripada kalangan kaki tangan kesihatan, keselamatan, penjawat awam maupun sukarelawan dan NGO dalam kita masih lagi berusaha melawan wabak COVID-19 yang melanda negara semenjak lebih setahun yang lalu. Saya sangat menghargai pengorbanan ini
Dan saya doakan agar pengorbanan saudara dan saudari petugas Barisan Harapan, malah pengorbanan seluruh rakyat secara umumnya, akan dikurniakan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam bulan Zulhijjah ini, ibadah haji merupakan penzahiran kemuncak ketaatan, ketakwaan dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peluang untuk menunaikan ibadah haji merupakan saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kita semua rindukan kesempatan untuk mengunjungi Baitullahul Haram dan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tanah suci. Namun pada tahun ini kita terpaksa menangguhkan semua urusan berkaitan operasi musim haji kerana kita akur dengan keputusan muktamad pihak berkuasa Arab Saudi yang tidak membenarkan jemaah negara luar termasuk Malaysia ke tanah suci atas faktor ancaman kesihatan lantaran wabak COVID-19 yang masih berleluasa. Saya faham bahawa ramai di kalangan kita yang berasa amat sedih dengan berita ini. Namun saya percaya saudara-saudari telah menerima ketentuan ini dengan penuh reda, sabar dan melapang dada. Semoga pada tahun hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan umat Islam di Malaysia untuk kembali mengerjakan haji insya-Allah. Bersempena dengan Hari Raya Aidul Adha yang bermula esok dan hari-hari tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah ini, saya yakin ramai dalam kalangan kita akan melaksanakan ibadah korban, iaitu suatu ibadah yang sangat dituntut dalam Islam melalui penyembelihan binatang ternakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan padamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Pelaksanaan ibadah korban kali ini mungkin sedikit berbeza dengan kaedah sebelumnya tertakluk kepada pematuhan garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri dan Jabatan Veterina. Panduan dan SOP yang dikeluarkan pihak berkuasa perlu kita patuhi kerana adalah semata-mata untuk memenuhi tuntutan syarak dalam melindungi nyawa kita daripada bahaya COVID-19. Saya doakan agar dalam keadaan kita masih diuji wabak COVID-19 ini, kita akan dapat melaksanakan ibadah korban dengan penuh penghayatan dan keinsafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal pengorbanan dan kebajikan kita. Dalam tempoh fasa pemulihan ini, kerajaan telah menguatkuasakan beberapa larangan tertentu mengikut SOP Majlis Keselamatan Negara. Ini bermakna saudara dan saudari perlu terus berada di rumah dan menyambut Aidul Adha dengan keluarga di rumah secara sederhana. Namun begitu, saya percaya kemeriahan sambutan ini tetap dirasakan. Namun, berita baiknya ialah kita membenarkan pelaksanaan solat sunat Aidul Adha dan solat Jumaat dengan diperluaskan kuantitinya kepada 50 orang. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa agama Islam negeri akan menetapkan SOP mengikut kesesuaian di negeri atas perkenan sultan-sultan di negeri-negeri. Dalam tempoh beberapa bulan saja lagi, negara kita akan dapat mencapai matlamat imuniti kelompok
berdasarkan kelancaran pemberian vaksin COVID-19 yang sedang berjalan di seluruh negara ketika ini. Setakat ini, Pusat Pemberian Vaksin atau PPV telah secara konsisten mencapai lebih 400,000 dos sehari, yang meletakkan negara di landasan yang betul untuk mencapai sasaran imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini, insya-Allah. Namun begitu, saya berharap agar saudara dan saudari mengekalkan disiplin dan kepatuhan terhadap SOP. Ketika ini kita masih tidak diizinkan melakukan aktiviti merentas negeri dan saling menziarahi. Saya merayu agar kita semua bersabarlah dalam mematuhi SOP, kerana pengorbanan saudara dan saudari merupakan jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa kita semua. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohonkan semoga wabak COVID-19 ini segera berakhir. Dan sesungguhnya pertolongan dan rahmat Allah itu bersama hamba-hambanya yang sentiasa berusaha gigih, bersabar dan bertawakal. Insya-Allah kita akan berjaya. Mengakhiri ucapan ini, saya, isteri dan seisi keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidul Adha 1442 Hijri pada seluruh umat Islam di Malaysia, khususnya kepada barisan petugas hadapan yang telah mengorbankan masa dan tenaga mereka demi untuk memastikan keselamatan dan kesihatan kita semua. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatmu yang berkorban masa dan tenaga, meninggalkan semuanya demi keselamatan kita. Teruskan usaha, kau tak kesorangan. Kami menaruh harapan dan terus berdoa. Kau telah lakukan dengan sepenuh hati yang terbaik. Oh, demi menjaga kita, kau pertaruhkan nyawa tanpa rasa kemenangan. Walau penuh rintangan, kau tetap teruskan perjuangan dan menghadapi cabaran. Titipan buatmu, doa mengiringi setiap langkahmu. Terima kasih semua frontliners
teruslah berusaha, berdoa dan bertawakal. InsyaAllah kita akan berjaya mengharungi ujian ini bersama-sama. Terima kasih semua frontliners atas pengorbananmu untuk Malaysia. Terima kasih semua frontliners atas pengorbananmu untuk Malaysia. Terima kasih semua frontliners atas pengorbananmu untuk Malaysia.